Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini dalam forum semasa bagi membincangkan isu etika dan perundangan guru. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran terhadap isu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Profesion keguruan merupakan profesion yang amat terpuji dan mulia di kacamata masyarakat. Menurut Muhammad Fadzli tahun 2011, fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, malah juga sebagai jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sahsia, malah sebagai ejen perubahan. Mulia sangat seorang guru. Hal ini kerana guru bukan sahaja mengajar subjek tertentu di dalam bilik darjah, malah mereka juga merupakan ejen perubahan minda masyarakat. Sebagai insan yang terpuji, seorang guru haruslah mematuhi peraturan yang termaktub di dalam etika profesion keguruan. Penampilan yang ditunjukkan oleh seorang guru membolehkan murid menjadikan mereka sebagai contoh dan juga ikutan. Namun begitu, siapa sangka terdapat segelintir guru yang merosakkan imej mulia warga pendidik ini dengan melanggar etika perundangan tersebut kerana nila sedikit rosak susu sebelanga. Sebentar lagi kita akan kupaskan isu etika profesion keguruan ini. Baiklah hadirin sekalian, semestinya anda semua tidak sabar lagi untuk mendengar pandangan ahli panel kita terhadap isu pada hari ini. Sekali lagi tajuk kita hari ini ialah etika dan perundangan guru. Pada hari ini kita akan bersama-sama dua orang ahli panel yang cukup cakna bagi bersama-sama kita untuk membincangkan tajuk forum kita pada pagi ini. Panel kita yang pertama ialah Cikgu Azim Maslia. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di SMK Keningau. Selamat datang Cikgu. Ya, saya. Terima kasih kepada Puan Nur Safina, moderator kita pada malam ini kerana menjemput saya ke dalam forum ini ya. Panel kita yang kedua yang kelihatan cukup cantik pada hari ini, saya perkenalkan Cikgu Ibatul. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di SMK Apin Apin. Selamat datang, terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada Puan Moderator kita yang anggun lagi bijaksana, Puan Nur Safina, dan panel pertama kita Cikgu Azim Maslia untuk bersama-sama membincangkan tentang forum isu etika dan perundangan guru. Okey, saya sangat berbangga kerana telah dijemput untuk mengupas isu ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita teruskan dengan forum kita. Soalan pertama saya kepada panel yang pertama iaitu Cikgu Azim Maslia. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Kod Etika Keguruan Malaysia? Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum itu saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator pada malam ini, Puan Nur Safina, kerana menjemput saya ke forum ini sebagai salah seorang panel ya. Tidak lupa juga kepada Puan Ibatul, panel kedua dan hadirin sekalian. Okey, untuk soalan ini, seperti yang telah disoal sebentar tadi, mungkin sebahagian daripada kita pada hari ini tahu akan maksud Kod Etika Keguruan Malaysia. Tetapi saya akan mengupas lagi akan maksud tersebut. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku
nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi kod etika profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri sendiri. Bagi kod etika profesion keguruan sama seperti profesion yang lain ya, di mana guru perlu mematuhi kod etika demi menjaga imej, maruah, akhlak dan kepribadian seorang guru. Seperti yang kita maklum, peranan guru adalah untuk menyebarkan ilmu kepada generasi muda pada hari ini, anak-anak murid mereka dan menjadi model yang baik serta perlu mempunyai sifat dan kualiti peribadi profesional yang baik. Hendak saya tekankan di sini bahawa perguruan adalah suatu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan manusia yang sempurna. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azim Aslia. Begitu jelas sekali definisi yang diberikan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Ibatul. Cikgu, bolehkah Cikgu memberikan beberapa contoh kod etika keguruan tersebut? Dipersilakan Cikgu. Terima kasih kepada Puan Moderator. Antara contoh kod etika keguruan yang boleh saya kongsikan ialah pertama, Peraturan 4/1 di mana guru ditegah membocorkan rahasia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Kedua, Peraturan 4/2 tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi ataupun menggunakan pengaruh ataupun mencemarkan imej. Ketiga, Peraturan 4/E di mana gangguan seksual ini tidak boleh melakukan gangguan seksual kepada orang lain. Dan seterusnya, Peraturan 5 yaitu pekerjaan luar tidak boleh terlibat dengan urusan kerja luar tanpa kebenaran ketua jabatan. Yang terakhir ialah Peraturan 23 ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud pegawai tidak hadir dalam tempoh masa sepatutnya bagi tugas rasmi. Saya serahkan kepada Puan Moderator semula. Terima kasih Cikgu Ibatul atas penjelasan contoh-contoh kod etika keguruan sebentar tadi. Soalan seterusnya kepada panel pertama kita, Cikgu Azim Aslia. Cikgu, mengapakah kod etika keguruan ini perlu dipatuhi oleh seseorang guru dalam memartabatkan profesion keguruan? Dipersilakan Cikgu. Terima kasih ya atas soalan yang telah diberikan oleh Puan Nur Safina. Okey, untuk etika keguruan, kod etika adalah menyediakan ya garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan kerana kod ini sesuai ya untuk dirujuk dan diamalkan oleh setiap guru. Okey, kod etika perguruan menyatakan dengan jelas ya tentang tanggungjawab guru itu terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan ya. Oleh itu, guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Dalam kata lain, etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan ya. Okey, menerusi daripada kod etika ini, guru dapat meningkatkan imej profesion mereka ya, profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi ya. Dan ini di sini boleh membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat serta menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan
dan negara ya. Okey, dari etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting ya dalam sesebuah organisasi. Okey, pengalaman etika ini dapat mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama ya, dan mengeratkan hubungan antara ahli dalam sesuatu organisasi. Dari ini yang saya katakan memang kod etika perguruan itu memang penting ya untuk meningkatkan lagi martabat profesion keguruan. Itu jawapan dari saya. Saya beri terima kasih kepada Puan Nur Safina ya. Terima kasih Cikgu Azimah Selia. Saya sangat tertarik dengan penerangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi saya teruja untuk bertanyakan kepada ahli panel kita yang kedua, Cikgu Ibatul. Dalam mencapai aspirasi KPM, apakah implikasi sekiranya seseorang guru itu didapati melanggar etika keguruan? Adakah hukuman ataupun tindakan tata tertib yang akan dikenakan kepada guru tersebut? Dipersilakan Cikgu Ibatul untuk memberikan pandangan beliau. Jelas sekali penerangan panel pertama kita. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Seperti yang kita tahu, hukuman yang boleh dikenakan bergantung kepada jenis pelanggaran tata kelakuan penjawat awam. Saya akan menerangkan dua jenis tindakan tata tertib yang mungkin dikenakan. Pertama ialah amaran tidak boleh dinyatakan. Amaran pertama atau amaran keras atau sebagainya. Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 6 bulan atau satu urusan mana terdahulu. Okay. Seterusnya, buang kerja. Denda yang dikenakan adalah berasaskan emolumen pegawai. Denda maksimum ialah tidak melebihi 7 hari emolumen. Jika dikenakan lebih sekali dalam 1 bulan kalender, agregat denda tidak boleh melebihi amount yang sama banyak 45% daripada emolumen bulanan pegawai. Okay. Pegawai juga tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 12 bulan atau satu urusan mana terdahulu. Okay. Selain itu, tata tertib yang lain jika seseorang guru ataupun penjawat awam melanggar, mereka juga boleh dikenakan denda, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji ataupun lucut hak emolumen. Baiklah, itu saja daripada saya. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih ahli panel. Hadirin sekalian, sebentar tadi begitu jelas sekali ahli-ahli panel kita telah berkongsi fakta dan juga ilmu berkaitan etika dan perundangan guru. Saya fikir sudah tentu hadirin sekalian sudah jelas dengan penerangan yang diberikan. Kini kita sudah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan etika dan perundangan guru serta contoh-contohnya dan juga implikasi yang akan dikenakan ataupun hukuman yang akan dikenakan kepada guru-guru yang melanggar etika dan perundangan tersebut. Baiklah, tamat sudah pusingan pertama forum semasa. Kita berehat dahulu. Kita akan jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi hadirin sekalian. Kembali kita dalam rancangan Forum Semasa. Kita akan teruskan dengan pusingan kedua forum ini. Kali ini kita akan kupaskan isu-isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan guru. Dipaparkan di skrin sekarang adalah beberapa isu guru didakwa memberi dan juga menerima rasuah. Baiklah,
Hadirin sekalian, apa kata kita bertanyakan pandangan kedua-dua ahli panel kita mengenai isu rasuah ini yang dipaparkan guru, memberi rasuah dan juga menerima rasuah. Dipersilakan Cikgu Azim Maslia selaku panel pertama kita untuk memberikan pandangan beliau berkaitan isu ini. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh moderator. Saya ulang kembali soalannya, apa yang pasal isu rasuah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa rasuah adalah merupakan suatu perbuatan yang keji yang lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Ianya adalah merupakan antara penyebab kemunduran sesebuah negara. Manakala seperti yang kita tahu, antara 7 nilai utama yang perlu ada dalam diri seseorang guru adalah amanah dan juga benar. Okey, amanah di sini adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Okey, bagaimana amanah itu dapat dijelmakan? Contohnya ialah bersikap jujur dan setia kepada organisasi, menyiapkan tugas dalam masa yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan waktu bekerja di pejabat untuk urusan peribadi. Okey, penjawab awam juga harus berdisiplin dan menanamkan kepercayaan yang tinggi pada orang lain terhadapnya. Itu untuk amanah. Bagi yang benar adalah bercakap benar dan menepati janji. Penjawat awam mesti tidak berbohong ataupun mungkir janji kerana ini adalah satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan. Dalam pendapat saya, seorang guru itu seharusnya tidak akan melakukan perkara tersebut selagi mereka ingat akan etika profesion mereka sebagai guru. Masalah ini yang berlaku ini mencemarkan profesion yang mulia ini, walaupun jumlah kes yang dilaporkan mengenai kesalahan rasuah adalah dalam kalangan guru tidaklah seramai pesalah daripada profesion lain, tetapi oleh sebab jumlah yang sedikit inilah yang telah menyebabkan profesion perguruan itu terpalit dengan noda-noda yang sedikit ini. Memerangi rasuah memerlukan penglibatan semua pihak. Memetik daripada kenyataan Tan Sri Azmi Kamarudin, mantan hakim wilayah persekutuan di dalam buku Abdullah Ahmad Badawi, 3 tahun di Putrajaya. Okey, beliau pernah mengatakan bahawa rakyat tidak boleh lagi pejam sebelah mata dalam hal rasuah ini. Setiap orang harus mulai hari ini mengambil pendirian untuk bersama-sama untuk menyelesaikannya. Tidak boleh lagi duduk di tepi pagar hanya melihat dari luar sahaja. Okey, daripada petikan itu pun kita boleh nampak seorang guru yang bijak akan menghindari rasuah dan berusaha menghalang orang lain daripada terlibat dalam gejala tersebut. Maka kita secara sekiranya kita menjadi saksi terhadap kes rasuah tersebut dan gagal melaporkan, kemungkinan kita akan dikenakan denda tidak lebih daripada RM100,000 Malaysia dan penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya sekali dalam di bawah Seksyen 25-1 dan -2 Akta SPRM 2009. Dan yang kedua, mungkin dalam gagal melapor permintaan ataupun memperoleh suapan di bawah Seksyen 25-3 dan -4 Akta SPRM 2009 boleh dikenakan denda tidak lebih RM10,000 Malaysia dan
ataupun penjara tidak lebih daripada 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Itu pandangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Azim Aslia atas pandangan dan penerangan yang cukup berilmu sebentar tadi, dan saya tertarik dengan kata-kata beliau yang menyatakan bahawa rasuah ini adalah satu perbuatan yang sangat keji dan kita sebagai manusia wajib menghindari perbuatan ini, dan terutamanya guru yang merupakan contoh kepada anak murid. Baiklah, seterusnya saya meminta pandangan panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Ibatul berkaitan dengan isu guru yang memberi dan menerima rasuah ini. Dipersilakan Cikgu. Panjang lebar panel pertama membahaskan isu ini. Terima kasih kepada Puan Moderator. Menurut Akta SPRM 2009 dalam kurungan Akta 694, 4 kesalahan utama rasuah ialah: pertama, meminta ataupun menerima rasuah dalam Seksyen 16 dan 17 kurungan E. Kedua, menawar atau memberi suapan Seksyen 17 kurungan B. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18. Keempat, menggunakan jawatan ataupun kedudukan untuk suapan pegawai Badan Awam Seksyen 23. Pada pendapat saya, tentang isu rasuah ini, bentuk rasuah adalah pelbagai. Tidak hanya berupa wang ringgit saja, di mana bentuk suapan ditafsirkan dalam Seksyen 3 Akta SPRM 2009. Contoh bentuk rasuah ialah seperti hadiah ataupun perkhidmatan. Hadiah ini di mana pembekal E, contohnya, memberi hadiah berupa set golf kepada B. B ini adalah seorang pegawai kewangan sekolah supaya mempercepatkan bayaran bagi tuntutannya. Jika dalam perkhidmatan pula, contohnya si A, dia adalah seorang kontraktor, menawarkan sejumlah wang kepada pengetua dan sebagai balasannya, mendapatkan projek sekolah dengan mudah. Okay. Dapat kita lihat di sini implikasi hal ini akan melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan. Bukan itu sahaja, ini akan menjejaskan imej dan kredibiliti sekolah. Jika Anda seorang pemberi maklumat kepada kes jenayah rasuah, Anda tidak perlu takut kerana Anda adalah dilindungi. Okay? Pemberi maklumat adalah orang yang memberi pendedahan tentang jenayah rasuah berdasarkan pengetahuannya. Mereka dilindungi di bawah Seksyen 65 Akta SPRM 2009. Okay? Mereka juga boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, dan jika mereka menjadi saksi bagi sesuatu kes rasuah, mereka dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Jadi masyarakat tidak perlu gemetar untuk melaporkan kes rasuah ini. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih ahli panel. Sebentar tadi Cikgu Ibatul telah memberikan beberapa maklumat berkaitan SPRM dan juga pandangan beliau berkaitan dengan isu rasuah yang melibatkan guru ini. Jadi masyarakat tidak perlu gentar untuk membantu membantras kes rasuah ini. Baiklah, isu seterusnya yang sering kita dengar sejak kebelakangan ini, pada tahun 2020, KPM telah melaksanakan pembelajaran atas talian sebagai langkah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Namun, ada isu yang timbul berkaitan dengan pembelajaran atas talian ini tidak adil kepada pelajar yang tidak berkemampuan untuk memiliki peranti dan internet, sedangkan semua kanak-kanak di dalam dunia ini berhak untuk memiliki pendidikan. Apa kata kita bertanyakan pandangan kedua-dua ahli panel kita mengenai isu hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan ini. Dipersilakan panel pertama kita, Cikgu Azim Aslia.
Terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Ini merupakan isu sensasi dalam kalangan masyarakat Malaysia, lagi-lagi ketika kita berada dalam pandemik COVID-19 sekarang. Sememangnya tidak dapat disangkal bahawa ramai ibu bapa yang tertekan akan pendekatan baru ini, e-pembelajaran, di mana mereka perlu menyediakan peranti seperti telefon pintar ataupun komputer riba kepada anak-anak mereka. Sebenarnya mereka, ibu bapa ini tersekat dari segi ekonomi yang menyekang mereka dari memberikan kesenangan tersebut kepada anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi terutamanya kepada ibu bapa yang mempunyai bilangan jumlah anak yang ramai. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu memikirkan bagaimana pencapaian internet itu boleh sampai ke kediaman mereka bagi mengelakkan anak mereka keluar daripada rumah takut disebabkan pandemik ini kan. Okey, dalam pelaksanaan CRC, guru dan pegawai Kementerian Pelajaran adalah sebagai ejen ataupun wakil kerajaan perlu memastikan hak kanak-kanak tidak dinafikan. Ini telah disebut dalam Perkara 28 bahawa kanak-kanak mempunyai hak dalam pendidikan dan kewajipan negara itu untuk memastikan bahawa pendidikan utama wajib dan percuma. Ini kita boleh lihatlah kerajaan memberikan inisiatif kepada anak-anak ini supaya mereka tidak tergelincir daripada melakukan kelas online ataupun e-pembelajaran ini. Seperti baru-baru ini subsidi jaringan prihatin kerajaan di mana murid-murid ini dapat peranti secara percuma pelan percuma, dan pembayaran internet itu adalah murah. Ini akan meringankan beban kepada ibu bapa yang mempunyai masalah ekonomi lah. Itu sahaja pandangan saya untuk soalan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Azim Aslia atas pandangan beliau sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan panel kedua kita, Cikgu Ibatul, untuk memberikan pandangan beliau mengenai isu hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan dalam situasi COVID-19 ini. Dipersilakan Cikgu Ibatul. Terima kasih Puan Moderator. Pandangan saya terhadap isu hak asasi kanak-kanak, terutamanya dalam pendidikan, seperti yang kita tahu wabak COVID-19 banyak menjejaskan pembelajaran kanak-kanak. Biarpun kerajaan, terutama KPM, telah memperkenalkan PDPR, yaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah, dapat kita lihat angka-angka statistik pelajar agak mengecewakan kerana pembelajaran atas talian agak kurang mendapat sokongan. Seperti panel pertama kita telah menyentuh bahawa terdapat ibu bapa yang tidak menyediakan peranti untuk kelas dalam talian kerana kekangan ekonomi dan sara hidup keluarga yang rendah. Oleh itu, marilah kita lihat hak asasi kanak-kanak di mana ia bertujuan untuk melindungi kesejahteraan kanak-kanak. Kerana walaupun mendapat kekangan yang disebutkan, ibu bapa dan penjaga tidak boleh sewenang-wenangnya lepas tangan. Kita lihat semula prinsip umum hak asasi kanak-kanak di mana pertama tiada diskriminasi, kedua kewajipan untuk mengambil kira kepentingan kanak-kanak, menghormati pendapat kanak-kanak, dan seterusnya hak untuk nyawa, perlindungan dan perkembangan. Saya hendak bercakap tentang Perkara 29 kerana Perkara 28 telah disentuh oleh panel pertama. Perkara 29 menyentuh tentang pendidikan hendaklah mempunyai matlamat untuk mengembangkan personaliti, bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi paling tinggi. Oleh itu, hak asasi kanak-kanak tidak boleh dipandang ringan. Sekian, kembali kepada Puan Moderator, Puan Nur Safina.
Terima kasih ahli-ahli panel. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerja sama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian ini menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Baiklah, dipaparkan di skrin sekarang adalah isu hak asasi wanita. Masih lagi wujud diskriminasi gender di dalam sektor pekerjaan. Saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, Cikgu Azim Aslia. Apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi wanita dan apakah pandangan cikgu tentang isu diskriminasi gender di dalam sektor pekerjaan tersebut? Silakan cikgu. Ya, Puan Moderator, terima kasih atas soalan yang telah diajukan. Sebelum itu saya akan memberitahulah apa itu hak asasi wanita. Okey, hak wanita ini adalah hak asasi manusia. Hak wanita harus diberikan tumpuan di kedua-dua pihak adalah ataupun awam dan swasta, khususnya di peringkat keluarga. Okey, untuk hak wanita adalah ada satu sistem yang dipanggil sistem patriarki, memang wujud ya dalam semua institusi kelakuan, norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Ia wujud dalam bentuk tanpa mengira kelas, kebudayaan, kasta ataupun kumpulan etnik ya. Okey, sistem ini seharusnya tidak lagi ada dalam zaman sekarang, pada masa sekarang. Sistem ini memang harus dibasmilah. Okey, untuk diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil ya dan berat sebelah kepada individu tertentu disebabkan oleh perbezaan ketara. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, diskriminasi, maafkan saya, bermaksud perlakuan membeza-bezakan dari segi warna, kulit, keturunan dan sebagainya. Berdasarkan sasaran diskriminasi dalam dunia pekerjaan terdiri daripada diskriminasi umur, gender, kesihatan, ras dan agama. Okey, saya sini akan sentuh dalam diskriminasi gender pula. Dia merujuk kepada layanan yang tidak adil yang diberikan oleh majikan disebabkan perbezaan jantina antara wanita dan lelaki ya. Tetapi pada masa kini, kita boleh nampak pencapaian kaum wanita dalam pelbagai bidang kerajaan tidak kita lagi boleh diragui ya, dan bukan lagi salah satu isu di Malaysia, malah ada yang berupaya menandingi kaum lelaki. Namun begitu, golongan ini masih dilihat sebagai golongan yang lemah. Ini kerana tanggapan bahawa wanita tidak mampu untuk menjadi pemimpin sebaik lelaki menyebabkan mereka jarang diberikan peluang kenaikan pangkat, terutamanya untuk sesebuah jawatan yang tinggi dalam bidang teknikal, seolah-olah dipinggirkan dalam isu kesamarataan gender pada masa kini. Itu pandangan yang saya boleh berikan bagi soalan ini. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Cikgu Azim Aslia atas pandangan beliau yang cukup berilmu sebentar tadi. Bagaimana pula dengan peranan guru di sekolah? Apakah yang sepatutnya guru lakukan untuk memberikan kesedaran tentang hak asasi wanita ini? Diminta panel kedua Cikgu Ibatul untuk memberikan pandangan beliau. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita tahu, setiap tahun kita akan menyambut Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac. Oleh itu, saya ucapkan selamat Hari Wanita kepada Puan Moderator dan Cikgu Azim Aslia sebagai tanda penghargaan bagi dan pengiktirafan kepada kaum wanita. Okay? Walaupun telah berlalu beberapa bulan yang lalu.
Okey, Hari Wanita Sedunia peranannya adalah dalam masyarakat dan negara tanpa mengira latar belakang etnik, bahasa, budaya, ekonomi, dan politik. Akan tetapi pada saya, hak paling penting untuk diperjuangkan oleh wanita adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan peluang sedemikian, tidak semua yang akan mendapat pendidikan. Jika saya tidak bernasib baik, mungkin saya tidak akan berada di sini untuk membahaskan tentang hal ini. Kerana pada saat ini masih berjuta kanak-kanak perempuan di seluruh dunia tidak mempunyai peluang untuk menyentuh buku dan masih terperangkap dengan masalah buta huruf. Sungguh pun masalah ini juga dihadapi oleh kanak-kanak lelaki, namun kita tidak boleh menidakkan fakta bahawa lebih ramai kanak-kanak perempuan yang buta huruf. Terutamanya di negara dunia ketiga, banyak anak-anak terpaksa meninggalkan impian mereka untuk menjadi cikgu, doktor, ataupun peguam dan dipaksa bersedia untuk memakai baju pengantin. Peluang untuk belajar diutamakan kepada abang atau adik lelaki meskipun mereka ini tidak mempunyai minat untuk belajar. Okay. Tetapi apabila kita lihat kanak-kanak perempuan, jika mereka menerima pendidikan, secara otomatiknya kadar celik akan meningkat. Lebih ramai perempuan akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan tidak perlu berkahwin dan pada usia yang muda. Peranan guru untuk memberi kesedaran tentang hak asasi wanita, kerana ini boleh dilihat sebagai pulangan pelaburan return of investment yang tercipta melalui pelaburan setiap terhadap pendidikan untuk kaum wanita. Bagaimana sesebuah negara mahu menjadi maju sekiranya 50% daripada rakyatnya, yaitu kaum wanita, tidak ada kemahiran untuk bekerja dan berbakti kepada negara. Oleh itu, kerajaan dengan menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sekaligus menguatkan daya saing negara di peringkat global. Di dalam seterusnya di dalam kelas, guru tidak boleh diskriminasi terhadap pelajar perempuan dan pelajar lelaki agar tidak ada isu berat sebelah dan tidak menimbulkan ketidakpuasan hati antara pelajar. Itu saja, saya kembalikan kepada Puan Nur Safina, moderator kita. Terima kasih ahli-ahli panel atas pandangan yang cukup berilmu sebentar tadi. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita akan teruskan kepada isu yang terakhir yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu isu hak asasi OKU di dalam pendidikan. Timbul sikap setengah guru di aliran perdana yang tidak dapat menerima murid-murid yang berkeperluan khas ini di dalam kelas mereka. Bagi guru-guru ini, mereka beranggapan bahawa golongan murid yang berkeperluan khas adalah sukar untuk dididik. Ini adalah dari petikan Bifong dan Zalizan tahun 2009. Diminta panel pertama Cikgu Azim Aslia untuk menjelaskan apakah sebenarnya hak-hak asasi OKU dan pandangan beliau berkenaan isu guru tersebut. Dipersilakan Cikgu. Untuk soalan ini, sebelum itu saya mengucapkan terima kasihlah kepada moderator. Okey, untuk isu kurang upaya, orang kurang upaya ataupun yang kita boleh dikenali sebagai OKU, seperti yang kita tahu, dia didefinisikan adalah sebagai seorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual maupun ataupun panca indera lah. Apabila golongan ini berhadapan dengan pelbagai halangan, kemungkinan mereka tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya ataupun secara efektif dalam masyarakat. Okey, daripada sudut pendidikan, hak-hak asasi OKU tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas tidak keupayaan, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan dari pendidikan maupun prasekolah.
rendah, menengah dan tinggi, termasuklah latihan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Okey, kerajaan dan institusi pendidikan hendaklah menyediakan material sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti bahasa isyarat dan tulisan Braille. Namun begitu, para guru sesetengah guru mendapati bahawa sukar bagi mereka untuk mengajar golongan tersebut murid-murid OKU ini mereka sangat memerlukan guru yang mempunyai ikhtisas yang khas bagi melayan karena mereka ataupun serta yang mempunyai teknik yang sesuai dalam pembelajaran dalam kelas bagi meng-guide dorang untuk belajar macam mana. Walau bagaimanapun terdapat segelintir ibu bapa yang tidak mahu mengakui anak mereka mempunyai penyakit tersebut dan menyebabkan anak mereka berada di dalam situasi suasana kelas yang mereka tidak dapat kecapi. Itu pandangan yang saya boleh berikan untuk soalan ini. Terima kasih Puan Moderator, Puan Nur Safina. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya diminta panel yang kedua iaitu Cikgu Ibatul untuk menyatakan tindakan atau cadangan yang seharusnya dilakukan oleh guru aliran perdana untuk lebih memahami keperluan murid berkeperluan khas ini. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada Puan Moderator. Antara cadangan yang harus dilakukan oleh guru aliran perdana untuk lebih memahami keperluan murid berkeperluan khas ini ialah mungkin guru pendidikan khas boleh bekerjasama dengan guru di aliran perdana untuk lebih memahami keperluan murid berkeperluan khas ini, seterusnya membuat adaptasi dan kaedah mengajar agar objektif pengajaran dan pembelajaran murid tipikal dan murid berkeperluan khas dapat dicapai bersama-sama pada akhirnya. Oke, seperti yang kita tahu dalam kelas aliran perdana juga terdapat pelajar yang dipanggil sebagai pelajar inklusif, di mana mereka ini adalah murid berkeperluan khas yang mempunyai tahap IQ yang agak baik. Di mana kita sebagai seorang guru juga tidak boleh menafikan hak OKU untuk belajar di sekolah dan mempraktikkan 3 prinsip utama pendekatan hak asasi manusia yang penting dilaksanakan kerana pentingnya ini ialah mampu mengurangkan perspektif negatif dan diskriminasi masyarakat terhadap golongan IQ, yaitu pertama ialah marwah, kedua kesamaan dan inklusif. Dalam inklusif, konsep ini menekankan setiap manusia mempunyai peranan dan tanggung jawab tanpa mengira keadaan atau kekurangan. Sekian itu sahaja daripada saya sebagai penghias bicara akhir. Saya akhiri ucapan saya dengan moto Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Semoga bermanfaat perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih atas peluang yang diberikan untuk berbicara dalam forum ini. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Terima kasih juga kerana sudi hadir pada pagi ini untuk forum semasa dan berkongsi pengetahuan, pandangan, ilmu dan juga fakta yang sangat berguna. Baiklah, kita akhiri forum semasa pada pagi ini dengan serangkap pantun. Cantik dikena doko swasta, tidak perasan kancingnya karat. Guru pembina negara bangsa, mendidik insan dunia akhirat. Begitu banyak sekali ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih kepada ahli panel dan untuk info dan pandangan yang begitu mantap sekali. Masa begitu mencemburui, jadi saya ingin simpulkan di sini bahawa etika profesion perguruan adalah sangat penting
untuk menjadi panduan kepada semua guru dalam menjalankan tugas masing-masing. Kefahaman seseorang guru tentang kepentingan akta ini adalah amat penting dan mustahak ketika menjalankan tugas sebagai seorang pendidik supaya selari dengan hasrat, visi dan juga misi Kementerian Pendidikan dan kerajaan secara amnya. Baiklah, saya tamatkan forum semasa pada pagi ini dengan ucapan terima kasih kerana sudi menonton dan juga jumpa lagi kita lain hari dalam forum semasa. Sekian dari saya, Nur Safina, moderator untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.